ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم، صلاة وسلاما على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه وعلى آله وذريته أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersua kembali pada sesi mustalah hadis ataupun ulum hadis, sesi yang ketiga, sesi yang membicarakan insya-Allah kita akan mula membincangkan berkenaan tentang hadis-hadis sahih, makna hadis sahih, makna hadis hasan, ta'rif ataupun definisi-definisi, dan juga yang berkait dengan hadis sahih dan hasan. Seperti mana yang telah kita ketahui, telah kita pelajari sebelum ini berkenaan tentang hadis sahih, iaitu mestilah mempunyai 4 syarat yang disebutkan oleh Ibn Hajar ataupun dipecahkan kepada 5 syarat, iaitu pertama sekali adalatul ruwah, keadilan perawi. Yang kedua, muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Yang ketiga, ghairu mu'allal, tiada illah di dalam isnad dan juga matan, dan juga tiada syadz, ghairu syadzin, tiada syadz di dalam sanad dan juga matan. Adapun masalah adalatul ruwah terbahagi kepada 2. Pertama, pada hafalan perawi dan juga pada kathiqahan ataupun kepercayaan seseorang terhadap perawi itu. Maka apabila sesuatu hadis mencakupi kepada 4 syarat yang disebutkan di atas, maka hadis tersebut akan digelar sebagai hadis yang sahih. Sahih li dzati, iaitu sahih dengan sendirinya. Hadis tersebut dengan sendirinya dia adalah sahih, dan hukum hadis yang sahih adalah wajib beramal dan boleh berhujjah dengannya, dan boleh menjadikannya sebagai hukum hakam di dalam Islam. Adapun jikalau hadis sahih tersebut tidak mencakupi satu syarat, yaitu syarat kepada dhabat ataupun kecakapan perawi di dalam hafalannya, dia ada kekurangan sedikit, iaitu tidak begitu cekap dalam hafalan, tidak begitu cekap dalam ingatan dia, maka dia akan turun martabat perawi tersebut menjadi seorang yang diistilahkan di dalam ilmu al-jarh wa ta'dil sebagai seorang yang saduq. Seorang saduq ni adalah seorang yang mana apabila perawi yang dikategorikan sebagai seorang yang saduq, maka hadisnya menjadi hasan. Hasan iaitu kategori yang bawah sedikit daripada kategori hadis yang sahih. Maka dalam kategori hadis hasan ini, apabila banyak jalur, banyak riwayat yang menguatkan hadis hasan ini, maka hadis hasan itu akan naik, akan menjadi yartaqi ila martabah, iaitu akan naik kepada kedudukan hadis sahih li ghairi, sahih dengan sebab yang lainnya, dengan sebab sokongan-sokongan daripada jalur-jalur riwayat-riwayat yang lain, yang menjadikan ia menjadi hadis yang sahih. Dan sahih dipanggil hadis sahih li ghairi. Jika dia berseorangan, maka dia menjadi hadis
hadis hasan, ataupun kalau dia bersendirian dalam riwayatnya maka dia menjadi hadis yang hasan. Begitu juga hadis hasan li dzati, kedudukannya boleh beramal dan juga boleh dibuat hujah dan menjadi boleh dikeluarkan hukum hakam daripadanya. Kemudian setelah kita membincangkan tentang secara ringkas, mengulas kembali tentang istilah sahih dan hasan, di sana terdapat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau di dalam kitabnya, kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi itu kitab di dalam kedudukan yang keempat daripada senarai Kutubus Sittah. Pertama adalah Bukhari, kedua Muslim, ketiga Abu Daud, yang keempat adalah Tirmidzi. Kemudian diikuti An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Al-Imam At-Tirmidzi, beliau antara yang mempopularkan, antara yang memasyhurkan penggunaan hasan di dalam menghukum hadisnya. Oleh sebab itu kalau kita teliti, kalau kita gaji, kalau kita tengok di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, tidak asing lagi beliau suka menyatakan hadis ini hadis yang hasan, hadis ini hadis hasan sahih dan sebagainya. Jadi pengertian yang pertama berkaitan antara hasan, jangan keliru ya. Pengertian pertama berkaitan dengan hasan itu adalah pengertian yang disepakati oleh para ulama muhadditsin. Yaitu mereka mentarifkan apabila disebut hadis itu sebagai hasan adalah hadis yang kategorinya berada di bawah daripada kategori hadis yang sahih. Yaitu kerana perawinya digelar sebagai saduq, yaitu perawi yang dipercayai tetapi berada di martabat yang kedua, dan juga menyebabkan hadis tersebut akan digelar sebagai hadis hasan. Ini ta'rifan di sisi ulama muhadditsin. Adapun Al-Imam At-Tirmidzi sendiri, apabila Imam Tirmidzi memberikan istilah hasan kepada hadis-hadis yang terdapat di dalamnya, beliau juga memberikan definisi hasan yang dimaksudkan olehnya. Sebab itulah definisi hasan yang diberikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi berbeza, ataupun ta'rifan hasan di sisi Al-Imam At-Tirmidzi berbeza berbanding dengan ta'rif yang difahami hasan di sisi para imam yang lain. Apakah yang dimaksudkan dengan hasan di sisi At-Tirmidzi sendiri? Adalah wa kullu haditsin yurwa la yakunu rawihi muttahaman bikadzibin wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik wa la yakunu al-haditsu syadzan fa huwa indana haditsun hasan. Ini ta'rif Imam At-Tirmidzi. Wa kullu haditsin, setiap hadis, yurwa yang diriwayatkan, setiap hadis yang diriwayatkan, la yakunu rawihi, yang mana rawinya tiada, muttahaman bil kadzib, rawinya bukan tergolong daripada golongan orang-orang perawi yang digelar sebagai muttaham bil kadzib, dituhmah sebagai pendusta, dituhmah iaitu disangka ataupun dituhmah ataupun dicela sebagai seorang pendusta. Sebab apa dituhmah sebagai seorang pendusta? Antara sebab perawi digelar sebagai seorang pendusta kerana perawi tersebut pernah berdusta kepada manusia yang lain, bukan dalam hadis tetapi dalam urusan-urusan yang lain. Maka bila mana perawi tersebut pernah berdusta kepada manusia yang lain, kepada orang lain, bukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perawi tersebut
digelar sebagai ittiham bil kadzib ataupun ditohmah sebagai pendusta. Kerana ditakuti jikalau dia berani berdusta kepada orang lain di dalam urusan-urusan yang lain, cakapan-cakapan yang biasa dan sebagainya, berkemungkinan besar, ada kemungkinan, ada ihtimal, ada kemungkinan bahawa dia mungkin boleh berdusta kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan perawi yang ittiham bil kadzib ni adalah syarat pertama, iaitu bila mana perawi ini tidak tergolong daripada golongan orang yang ditohmah sebagai pendusta. Yang kedua adalah wala yakunul haditsu syadzan, dan bukanlah hadis tersebut hadis yang syadz. Nanti kita akan masuk kepada hadis syadz, ghairu mu'allalin wala syadzin, nanti kita akan masuk. Dan kita dah bincang sebelum ini tentang hadis syadz sebagai ringkas, iaitu hadis yang berlawanan dengan kalau perawi yang thiqah yang berlawanan dengan jamaah thiqah yang lain. Ini secara ringkas. Dan juga diriwayatkan hadis tersebut daripada jalan lain selain daripada dia, maksudnya ada sokongan daripada jalur riwayat yang lain, dengan syarat perawi itu bukan perawi yang ditohmah pendusta, maka hadis tersebut digelar sebagai hadis hasan. Jadi apakah kekurangan di dalam ini? Adalah kekurangannya adalah martabat dhaif, kedhaifan perawi bukan hanya sekadar bergantung kepada tahap muttaham bil kadzib ataupun ditohmah sebagai pendusta. Bukan sekadar itu. Tetapi sebelum itu sebagai perawi yang waham, perawi yang banyak salahnya, perawi yang matruk, yang ditinggalkan. Kesemua ini adalah perawi-perawi yang termasuk dalam perawi yang dhaif. Maksudnya bila mana perawi ini meriwayatkan hadis, kita boleh kata hadis ini dhaif, dihukum sebagai dhaif, lemah kerana perawinya tersebut. Cuma di sana beliau meletakkan syarat yang lain, iaitu mestilah hadis tersebut terdapat sokongan daripada perawi yang lain yang seumpama dengannya. Iaitu dengan syarat perawi yang lain itu adalah seperti mana tidak termasuk daripada tiga golongan ini, tiga syarat ini, iaitu tidak hadis yang syadz, tidak hadis itu perawinya muttaham ditohmah sebagai pendusta. Maka sebab itulah kalau kita lihat Al-Imam At-Tirmidzi meletakkan hadis hasan berlainan dengan yang lain. Maka sebab itulah sebahagian para ulama mengkritik ataupun mentafsirkan kembali ataupun mengkaji kembali perawi yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi sendiri, terutamanya jikalau hadis itu berkaitan dengan hadis yang diistilah sebagai hadis hasan ataupun hadis hasan gharib. Sebab apa? Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, kelebihan beliau ialah beliau apabila menghukum hadis di dalam kitab-kitabnya, beliau jarang meletakkan hukum status hadis tersebut dengan satu istilah sahaja. Beliau kebiasaannya disebut di sini dalam kitab Nuzhatun Nazar, syarah kepada Nukhbatul Fikar oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, kadang-kadang disebut di dalam hadisnya sebagai hasan, kadang-kadang disebut sebagai sahih, kadang-kadang disebut sebagai gharib, kadang-kadang disebut sebagai hasan sahih, kadang-kadang disebut sebagai hasan gharib, kadang-kadang disebut sebagai sahih gharib, dan kadang-kadang disebut sebagai hasan sahih gharib. Jadi banyak ta'rif yang diletakkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala.
Jadi Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Jadi untuk menghukum sesuatu hadis itu perlukan kepada kajian kembali apakah yang dimaksudkan dengan hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Cuma itulah takrif yang diberikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi ataupun Al-Jami' At-Tirmidzi rahimahullah taala. Adapun jikalau hadis tersebut digelar sebagai hadis hasan sahih, hadis hadza haditsun hasanun sahihun, misalnya Al-Imam Tirmidzi tulis hadza haditsun hasanun sahih, hadis ini hadis hasan sahih, maka hadis ini adalah antara hadis yang terkuat di dalam At-Tirmidzi itu sendiri. Sebab dengan kajian para ulama muhadditsin melihat bahawa hasan sahih di sisi Tirmidzi adalah sama ada. Hadis hasan sahih tersebut bermaksud satu jalur meriwayatkan dengan sanad yang hasan, satu jalur yang lain meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Maka sebab itu digabungkan antara hasan dengan sahih. Ada juga pertikaian, jikalau bagaimanakah jikalau jalur yang sahih itu ada satu je. Maka sebagian para ulama seperti Ibnu Hajar, mereka menjawab bahawa yang dimaksudkan kadang-kadang ada pertikaian di antara para ulama, adakah hadis tersebut sanad dia hasan ataupun sahih. Maka sebab itulah dimasukkan oleh Tirmidzi sebagai dua-dua, hasan dan sahih. Maksudnya hadis tersebut memang kuatlah. Sebab apa? Sama ada dia pertikaian ataupun tidak, pertikaian dia adalah sekitar kekuatan pada sanad tersebut. Iaitu kekuatan sanad tersebut adalah sanad yang hasan ataupun sanad yang sahih. Jadi sebab itulah hasan sahih di sisi Tirmidzi adalah antara yang terkuat. Itu takrif hasan sahih di sisi Tirmidzi. Cuma sehingga sekarang apa yang saya ketahui, ramai para ulama dan ramai mereka-mereka yang mengkaji tentang ulum hadis, terutama mengkaji tentang status hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, terutama tentang masalah hasan ni, dan ramai yang masya-Allah mendapat doktorah, memperoleh master dalam kajian-kajian mereka. Tetapi tiada siapa yang boleh mentakrifkan dengan tepat apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh At-Tirmidzi sendiri. Terlalu banyak khilaf, tetapi maksudnya adalah lebih kepada hasan sahih itu adalah yang paling kuat. Tetapi jikalau masalah yang berlaku apabila hadis tersebut hadis hasan ataupun hadis hasan gharib misalnya. Adapun hadis yang gharib, sebahagian ulama telah mengatakan bahawa itu adalah hadis yang dhaif. Apabila disebut dalam Sunan Tirmidzi hadza haditsun gharibun, maka apabila dikaji bahawa riwayat itu adalah riwayat yang dhaif, dan Imam Tirmidzi menulis dengan lafaz gharib, maksudnya asing ataupun ganjil, menunjukkan bahawa peliknya hadis tersebut ataupun peliknya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka sebab itu dia tak hadza haditsun gharib, ini hadis yang gharib, ini hadis yang gharib. Jadi itulah sedikit. Adapun ni perbezaan masalah antara hadza haditsun hasanun gharibun sahihun gharib, itu ada perbincangan yang terlalu panjang dan perlu merujuk kepada mereka yang pakar di dalam kajian mereka masing-masing. Adapun saya bukanlah seorang yang pakar, cuma seorang talibul ilm yang hanya ingin menyampaikan ilmu serba sedikit yang ada. Okey, kita telah habis kepada masalah hadis hasan. Dan juga hadis hasan lidzati, hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi
berlaku apabila hadis itu hadis yang dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan seperti dhaif yang mursal misalnya. Dhaif yang mursal, maksud mursal adalah perawi tersebut terputus daripada tabi'in kepada Nabi. Misalnya berkata an Sayyid Ibn Musayyib, kibar tabi'in ataupun dikira sebagai ulama tabi'in yang ulung. Dia berkata Rasulullah bersabda sekian-sekian. Maka beliau menukilkan sabda Rasulullah tanpa menyebutkan sesiapa di belakangnya. Maka dalam kaedah ini, dalam kaedah contoh seperti ini disebut sebagai mursal. Kerana apa? Sa'id Ibn Musayyib ataupun Musayyib adalah merupakan tabi'in. Tabi'in dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah mustahil untuk dia meriwayatkan hadis secara terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling tepatnya adalah dia mesti mendengar hadis tersebut daripada sahabat ataupun daripada tabi'in yang lain. Jadi maka hadis ini disebut sebagai hadis mursal. Hadis mursal ini apabila datang satu sokongan daripada hadis yang lain yang telah memadamkan mursalnya, iaitu disebut daripada jalur riwayat yang lain. Misalnya riwayat pertama Sa'id bin Musayyib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun daripada Hasan Basri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Hasan Basri sebutkan, ataupun Sa'id bin Musayyib akan sebutkan apa hadisnya. Maka hadis ini disebut sebagai hadis yang mursal. Sebab apa? Terputus di antara tabi'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Hasan Basri pun ulama tabi'in. Dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dan juga Sa'id bin Musayyib adalah tabi'in, tak pernah berjumpa dengan Nabi. Maka riwayat sebenarnya ini dipanggil sebagai dhaif yang ringan. Iaitu sebab apa? Sebab dia bukanlah perawi itu ditahmah, tetapi kerana terputusnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkemungkinan ihtimal yang terbesar ataupun kemungkinan besar yang diambil adalah dia mengambil hadis tersebut daripada sahabat, tetapi dia menggugurkan nama sahabat tersebut. Maka bila mereka menggugurkan nama sahabat tersebut, maka secara otomatiknya oleh kerana sahabat itu adil, maka secara otomatiknya maka hadis tersebut kemungkinan besar adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah disebut sebagai mursal. Maka hadis mursal ini tergolong di dalam golongan hadis yang ringan, dhaif yang ringan, dhaif yang tidak berat, dhaif yang ringan. Maka dhaif yang ringan ini, jikalau dia masih dalam keadaan dhaif, dia tidak boleh digunakan sebagai sumber hujah ataupun sumber hukum hakam dalam Islam. Sebab apa? Hadis yang dhaif tidak cukup untuk menjadikan hadis tersebut untuk jadi hujah ataupun jadi sumber hukum ataupun untuk keluarkan hukum daripada hadis yang dhaif di dalam masalah usul ataupun furu' di dalam hukum hakam. Sebab apa? Hukum hakam adalah terlibat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sunnah yang dimaksudkan adalah sunnah yang sahih, sunnah yang sahih. Maka sebab itulah dia tidak boleh. Tetapi apabila ada sokongan lain, maksudnya ada satu jalur riwayat yang lain yang mengatakan bahawa hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh Hasan Basri daripada Ali, misalnya daripada Ali bin Abi Thalib daripada Nabi, ataupun hadis ini diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sa'id bin Musayyib adalah menantu kepada Abu Hurairah. Jadi kemungkinan besar boleh jadi beliau mendengarnya daripada Abu Hurairah. Tapi kemungkinan beliau tidak, oleh kerana beliau tidak ingat siapa yang beliau riwayatkan, maka beliau tidak menyebutnya dalam riwayat yang pertama tadi. Lepas riwayat yang kedua beliau ingat, maka beliau menyebutkannya, maka riwayat yang kedua meletakkan bahawa beliau mendengar hadis ini daripada Abu Hurairah daripada Nabi. Maka oleh kerana ada sokongan daripada riwayat yang kedua ini, menjadikan hadis itu menjadi hasan li ghairi. Itu hadis itu hasan dengan sebab sokongan tersebut. Apabila hadis itu menjadi hadis hasan li ghairi, kedudukannya adalah berbeza, iaitu kedudukannya hadis tersebut secara otomatiknya boleh dijadikan sebagai
sumber hukum, dan juga dalam masa yang sama boleh dijadikan sebagai sumber hujah dan juga boleh dikeluarkan hukum daripada hadis tersebut. Inilah perbezaan antara hadis yang dhaif dengan hadis yang hasan. Tetapi jikalau dia tidak ada sokongan, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai apa-apa. Just sekadar untuk sirah, untuk cerita-cerita kisah-kisah orang soleh, sekadar untuk mau'izah, peringatan. Itu tidak ada mengapa di dalam untuk tarhib, untuk memberi peringatan, memberi ancaman. Dan perkara-perkara yang tak ada hukum hakam, perkara-perkara just perkara itu ada dalam Al-Quran, Al-Hadis, cuma hadis tersebut sebagai memberi peringatan, maka hadis-hadis yang dhaif ringan ini boleh diguna pakai di dalam masalah-masalah ini, dalam fadail amal dipanggil, ataupun dalam kelebihan-kelebihan amalan, dengan syarat amalan tersebut bukanlah bersumberkan kepada hadis dhaif tersebut, tetapi bersumberkan kepada hadis yang sahih. Contoh macam solat 5 waktu, solat berjamaah, solat fardu 5 waktu sehari semalam. Benda itu adalah nas yang qat'i, yang jelas, yang ijma', yang jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalam apa sahaja memang telah jelas bahawa solat 5 waktu adalah fardu dan wajib. Okey. Cuma untuk fadail, untuk menjadikan orang berasa raghbah, berasa nak, berasa bersemangat untuk mengerjakan solat fardu 5 waktu tersebut, maka ada hadis-hadis yang dhaif ringan ini. Maka boleh diguna pakai hadis dhaif ini sebagai dipanggil inilah begini fadail amal, ataupun sebagai mau'izah, peringatan. Tetapi dalam masa yang sama hendaklah ditambih, dibagi tahu kepada orang yang lain bahawa hadis yang kau gunakan dalam fadail amal ini adalah hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih. Hadis yang dhaif, walaupun dhaif ringan, tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tetapi jika ada hadis sahih, maka dahulukan hadis yang sahih. Seperti hadis kalau dalam masalah solat fardu misalnya, kita utamakan hadis al-jum'ah ila al-jum'ah kafaratu lima bainahuma. Kita utamakan hadis hadis salatul jamaah afdal min salatul fardhi. Salat jamaah lebih afdal, lebih utama daripada solat bersendirian dengan 27 kali ganda, dan seumpamanya hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan solat berjemaah. Kemudian barulah akhirnya disokong dengan hadis-hadis yang dhaif ringan dan sebagainya, dan ianya tidak mengganggu kepada hadis yang sahih tersebut. Adapun jika hadis dhaif tersebut dijadikan sebagai sumber hukum, ataupun terdapat hukum, misalnya ada satu hukum hadis satu solat yang tidak ada, solat itu tidak ada dalam hadis yang sahih, tetapi hukum solat itu ada dalam hadis yang dhaif tu, maka bagaimana? Maka dalam hal ini hadis dhaif tersebut tidak cukup untuk menjadikan dia sebagai sumber hukum. Maka hadis dhaif tersebut adalah tertolak, tidak cukup, kerana kita tak tahu adakah benar-benar hadis tersebut datang daripada Nabi, ataupun hanya ijtihad, ataupun atau perbuatan orang yang lain dan sebagainya. Jadi dia tidak mencukupi. Adapun jika hadis tersebut asalnya daripada yang sahih, seperti mana solat fardu, puasa bulan Ramadan, zakat, menunaikan haji, berakhlak mulia, contoh larangan minum arak, larangan berzina dan sebagainya, larangan membunuh jiwa tanpa hak, larangan mengkafirkan manusia yang lain, larangan apa sahaja hadis-hadis yang sahih berkaitan tentang itu, maka hadis yang dhaif ringan ini, jikalau ada, ia boleh digunakan pakai untuk fadail amal tersebut, untuk memberitahu, memberi jazbah, memberi raghbah. Adapun jikalau hadis tersebut tak ada asal, maka hendaklah dijauhkan. Walaupun hadis tersebut kita nampak, kalau kita amalkan hadis tersebut, kita akan jadi bersemangat. Seperti mana sebahagian golongan-golongan yang saleh di zaman dahulu, yang mereka ni, sebahagian mereka
soleh, iaitu abid, iaitu mereka ni ahli ibadah. Mereka ni amat kuat beribadah, dan mereka rungsing, mereka risau apabila mereka melihat umat ni makin jauh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, makin jauh dengan ibadah, makin kosong daripada masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, makin jauh daripada membaca Al-Quran. Maka apa yang mereka lakukan? Oleh kerana mereka jahil, mereka menganggap bahawa perbuatan itu adalah perbuatan taqarrub, menjadikan manusia itu hampir dengan Allah Taala. Maka mereka ini mereka hadis palsu. Mereka hadis palsu bertujuan supaya orang bertambah takwa kepada Allah. Contoh macam hadis yang berkaitan solat 5 waktu dapat 5 jaminan, diberkati rezekinya di dunia dan diangkat azab kubur, sebagainya, dapat buku catatan amal pada tangan kanan, melintas tiang sirat dan seumpama dan masuk syurga tanpa hisab. Hadis-hadis seumpama itu, hadis yang kata ada ular yang sujaun akrab sebagainya, dan mereka berdalilkan dengan ayat Al-Quran dan sebagainya. Maka hadis-hadis ini tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih. Bila mana tidak ada dalam hadis yang sahih, ada pun ada hadis yang sahih, tetapi bukan berkaitan dengan solat 5 waktu, tetapi berkaitan dengan azab kubur, maka ia perlu digunakan pakai daripada hadis yang azab kubur. Tidak boleh digunakan pakai kepada satu masalah seperti solat 5 waktu, tidak boleh. Begitu juga hadis yang terdapat dalam riwayat Bukhari misalnya, hadis tentang mimpi Nabi SAW. Nabi mimpi sekian-sekian, Nabi jumpa dalam mimpinya mimpi yang panjang. Ada dalam Bukhari dalam bab hadis mimpi dengan Nabi. Hadis tersebut berkaitan dengan cerita tentang hukuman untuk penzina, hukuman orang yang tidak mengamalkan Al-Quran dan sebagainya. Maka hadis tersebut sahih. Itu adalah mimpi Nabi, dan mimpi Nabi adalah benar. Mimpi Nabi adalah benar, dan Allah Ta'ala pertunjukkan. Tetapi apabila hadis ini dimasukkan ke dalam cerita Isra' Mi'raj misalnya, cerita Isra' Mi'raj, orang masukkan hadis yang sahih ini dimasukkan dalam Isra' Mi'raj, dan dikatakan bahawa Nabi melihat perkara tersebut pada malam Isra' Mi'raj, maka hadis tersebut palsu di situ. Dia palsu kerana hadis tersebut bukan datang daripada Isra' Mi'raj, tapi hadis tersebut datang daripada mimpi Nabi SAW. Jadi dua perkara ini harus dibezakan. Tidak boleh kita menghukum pada malam Isra' Mi'raj tentang kisah-kisah tersebut, tetapi kita katakan hadis tersebut sahih dengan syarat hadis tersebut adalah mimpi Nabi, bukan pada Isra' Mi'raj. Dua perkara yang berbeza, dan ia sangat-sangat berbeza. Sebab apa? Bila mana diletak dalam Isra' Mi'raj, maka hadis tersebut menjadi palsu, tidak boleh dihukum. Tapi apabila diletak dalam mimpi Nabi SAW, maka hadis tersebut adalah hadis yang sahih, sebab disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih dia. Jadi itulah perbezaan antara hadis yang dhaif dan juga hadis yang hasan. Okey. Okey. Jadi harap semua boleh nampak, dan berhadirin hadirat sekalian boleh nampak apakah yang dimaksudkan dengan hadis yang sahih dan juga hadis yang hasan. Kemudian kita akan masuk ke dalam kategori dipanggil ziyadatu thiqah, iaitu tambahan perawi. Sebelum kita masuk kepada hadis yang mu'allal, hadis yang ada illah. Sini ada tambahan perawi. Ada di dalam kitab Mustalah Hadis Syekh Utsaimin ini, dalam terjemahan muka surat 43, Az-ziyadah fil hadis. Definisi az-ziyadatu fil hadis, tambahan dalam hadis, terjadi jika salah seorang perawi menambah suatu lafaz yang tidak termasuk hadis ke dalam matan hadis. Berbagai jenis dan hukum az-ziyadatu fil hadis. Tambahan dalam hadis terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut.
Pertama, tambahan tersebut berupa idraj, iaitu seorang perawi menambahkan ucapan dari dirinya sendiri yang ia yakini bukan bagian dari hadis sebagaimana yang telah dijelaskan. Kedua, sebagian perawi menyebutkan tambahan dan menurut keyakinan rawi hal itu memang bagian dari hadis. Hal ini kembali terbagi dalam beberapa kondisi seperti sebagaimana berikut. Jika tambahan ini bukan berasal dari perawi yang thiqah, maka tambahan tersebut tidak dapat diterima. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak thiqah tidak dapat diterima jika ia bersendirian dalam meriwayatkannya. Jika demikian halnya, maka tambahan yang diberikan tentu lebih layak untuk ditolak. Jika tambahan itu berasal dari perawi thiqah, namun tambahan tersebut menafikan riwayat perawi yang lain yang memiliki hafalan lebih banyak atau lebih kredibel thiqah daripadanya, maka tambahan tersebut tidak dapat diterima kerana termasuk riwayat yang syadz. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu jika memulai salat, dia mengangkat kedua tangannya setinggi bahunya, dan jika mengangkat kepalanya dari rukuk, dia mengangkat kedua tangannya setinggi kurang dari itu. Abu Daud berkata, setahu saya tidak ada seorang perawi pun yang menyebutkan dia mengangkat kedua tangannya setinggi kurang dari itu selain daripada Malik. Jadi ini berkenaan tentang hadis yang ziyadatul thiqah. Ini kalau kat sini dimasukkan dengan ziyadah fil hadis, tambahan dalam hadis, dan dia menafsirkan antara dua. Yang kita akan masukkan adalah ziyadah thiqah, tambahan daripada seorang perawi yang thiqah. Perawi tersebut thiqah, tidak ada kritikan kepada perawi tersebut, pujian namanya. Sebab itu dipanggil sebagai perawi yang thiqah, perawi yang dipercayai. Jadi bagaimanakah perawi yang thiqah ni? Tambahan daripada dia, adakah tambahan tersebut diterima atau tidak? Jadi dalam hal ini ada khilaf sebenarnya. Ada khilaf antara golongan fuqaha dan juga golongan muhaddithin. Itu golongan ahli fiqh dan juga golongan ahli hadis. Ini perbezaan. Golongan ahli fiqh, para fuqaha, mereka lebih gemar mengambil apa sahaja ziyadah thiqah makbulah, apa sahaja tambahan daripada perawi yang thiqah, kerana dia thiqah maka diterima, dan kemudian tambahan yang diterima itu dijadikan sebagai sumber hukum ataupun sebagai hukum-hukum yang baru. Ini di sisi kaedah fiqh, di sisi ahli fiqh ataupun fuqaha. Adapun di sisi muhaddithin, mereka menilai kepada riwayat, antara riwayat. Jikalau golongan fuqaha lebih suka untuk membanyakkan tanawu, dipanggil membanyakkan pilihan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam fiqh ada banyak cabang fiqh kan. Ada yang mazhab saja yang masyhur saja ada 4. Itu mazhab Ahmad, mazhab Syafi'iyah, Hanafi dan Malik. Di sana ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Auza'i, mazhab Hasan Basri, mazhab Ma'mun Aziz. Banyak lagi mazhab Al-Laits. Antara mazhab yang terkubur itu mazhab Laits, Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad. Kesemua mereka ini mereka mengambil pandangan para fuqaha lebih kepada mereka mengambil semua ziyadah thiqah. Sebab apa? Hujah mereka adalah mereka ada thiqah, maka kesemua tambahan mereka diterima. Adapun muhaddithin, mereka berbeza dengan para fuqaha. Muhaddithin dia biasanya dia agak straight sikit. Dia bukan macam para fuqaha. Itu dia kalau boleh nak ambil yang paling tepat, paling tarjih daripada banyak-banyak riwayat itu yang paling tepat baru diambil. Sebab itulah mereka tidak mengambil kesemua riwayat yang ziyadah thiqah. Dan mereka mengambil riwayat yang mana yang paling kuat daripada kesemuanya. Kita boleh lihat kat sini sekejap ya. Wal manqul an aimmatil hadits al-mutaqaddimin Abdul Rahman ibn Mahdi wa Yahya al-Qattan wa Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in
wa Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa Nasa'i wa Daruqutni wa ghairihim i'tibaru tarjih fima yata'allaq biziyadah wa ghairiha wa la yu'raf an ahadin minhum itlaq qabul ziyadah. Yang dinukilkan daripada para imam hadis yang mutaqaddimin, yang terdahulu, seperti mana Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi merupakan antara guru kepada al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Yahya Al-Qattan wa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, Imam Al-Bukhari sendiri, Imam Abi Zur'ah, Imam Abi Hatim, dan Imam Nasa'i, dan Imam Daruqutni, mereka, kesemua mereka dan selain daripada mereka telah mengambil tarjih, iaitu pendapat yang paling tepat. Mereka mentarjihkan daripada kesemua tambahan tersebut, adakah diterima tambahan tersebut atau tidak, dan mereka tarjihkan. Maksudnya mereka buat keputusan di atas tambahan tersebut, agar tambahan tersebut diterima ataupun ditolak dengan melihat kepada jalur riwayat, melihat kepada perawi yang lebih thiqah, melihat kepada siapakah yang paling itqan, paling asbat, paling, orang kata, paling tekun, paling rapat, paling mulazamah, paling banyak duduk dengan guru-guru dia dan sebagainya. Banyaklah dia punya qara'in ataupun dipanggil apa, penyokong-penyokong ataupun bukti-bukti yang menjadikan mereka nak tarjihkan antara hadis yang ada tambahan ataupun tidak. Dan disebut di sini, Ibnu Hajar sendiri menyebutkan, wa ajabu min dzalika itlaqu katsirin min asy-Syafi'iyyah al-qaul biqabuli ziyadati thiqah ma'ana nass asy-Syafi'i yadullu ala ghairi dzalik. Wa ajabu min dzalik, dan aku takjub. Imam Ibn Hajar sendiri dalam kitabnya Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nuhbatul Fikar ini menyebutkan, wa ajabu min dzalik, aku takjub daripada demikian itu, iaitu daripada pendapat mereka yang itlaqu katsirin min asy-Syafi'iyyah, sebahagian daripada para ulama Syafi'i, iaitu pengikut-pengikut Syafi'i, yang mana mereka berkata dengan qabul ziyadati thiqah, iaitu diterima kesemua ziyadatu thiqah, ma'ana an-nass Syafi'i yadullu ala ghairi dzalik. Sedangkan terdapat nas ataupun pandangan daripada Imam Syafi'i yang menunjukkan bahawa selain daripada demikian itu. Maksudnya pendapat Imam Syafi'i sendiri bersanggah dengan pendapat pengikutnya. Fa innahu qala fi athna'i kalami ala ma yu'tabar bihi halu rawi fi ad-dhabt ma nassahu wa yakunu idza syarika ahada min al-huffaz lam yukhalifhu fa in khalafahu fa wujida hadithu anqas kana fi dhalika dalilun ala sihhati makhraj hadithihi wa mata khalafa ma wasaftu adarra dhalika bi hadithihi. Intah kalam. Maksudnya adalah beliau berkata dan dalam pertengahan percakapannya beliau berkata, iaitu apabila bersekutu seseorang daripada para hufaz yang tidak ada khilaf antara keduanya, maka jikalau ada khilaf, maknanya ada dua riwayat yang ada khilaf, satu ada tambahan, satu tak ada tambahan, maka didapati hadis yang lebih pendek menjadi dalil kepada kesahihan hadis tersebut. Wa mata khalafa ma wasaftu adar dzalika bi hadithihi. Dan bila mana khilaf apa yang disifatkan, maka lebih mudarat dengan adar dzalika bi hadithihi. Maksudnya lebih penting lagi untuk diambil hadisnya. Maksud di sini yaitu hadis yang lebih diambil adalah hadis yang lebih pendek. Sebab apa? Hadis yang lebih pendek itu ada kemungkinan dia adalah hadis yang sahih. Adapun tambahan itu kemungkinan besar adalah tambahan daripada para imam ataupun daripada
para perawi. Jadi cukup sekadar ini untuk malam ini. Yang baik itu tanda daripada Allah, yang lemah dan kurang itu tanda daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak jikalau ada tersalah kata, tersilap bahasa dan sebagainya. Dan jikalau ada tersalah dan sebagainya, saya mengalu-alukan ada untuk sebarang kritikan, komentar dan sebagainya. Dan saya masih talibul ilm lagi, masih belajar ilmu agama Allah Ta'ala lagi. Dan semoga kita sama-sama mendapat manfaat daripada ilmu yang sama-sama kita pelajari ini. Dan kita tutup majlis sekejap. Soalan pertama, saya pernah mendengar Imam Ahmad dikatakan menghafal 1 juta hadis. Berapakah sebenarnya jumlah hadis sahih yang disepakati ulama-ulama hadis? Imam Ahmad memang beliau masyhur dikenali sebagai menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis tersebut bukanlah semua hadis yang sahih, tetapi di sana ada hadis yang palsu. Para imam ni mereka bukan sekadar menghafal hadis yang sahih, hadis palsu pun mereka hafal. Tujuannya apa? Untuk membezakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang palsu. Supaya apabila riwayat itu datang, maka dia akan kata, oh hadis ini palsu. Dia boleh tahu terus. Tak perlu dia nak buka-buka kitab, ataupun kalau kita zaman sekarang kita kena rujuk Maktabah Syamilah, nak kata lemahnya hafalan. Tetapi mereka boleh kata hadis ni palsu. Sebab itu dia menghafal 1 juta hadis. Dan terdapat dalam riwayat yang mana Imam Ahmad bagi kepada anak-anak dia sendiri untuk cuba hafal hadis. Maka apabila anak dah hafal hadis tu asyik salah je. Sebab pasal mula-mula belajar menghafal hadis. Maka Imam Ahmad kata, jangan risau, semua yang kau hafal ni semua hadis palsu. Sebelum kau bagi hadis yang sahih untuk kau hafal, aku bagi hadis palsu dulu. Berapakah sebenarnya jumlah hadis sahih yang disepakati oleh ulama-ulama hadis? Jumlah sebenarnya wallahu a'lam. Tetapi dari sudut matan hadis, itu matan sahaja. Sebab kalau kita tengok dalam Bukhari sendiri, Imam Bukhari beliau menghafal lebih kurang 600,000 hadis. Tetapi yang dimasukkan dalam Bukhari sendiri hanya lebih kurang 7,000 lebih hadis. Itu pun yang berulang lebih kurang 4,000 hadis. Maksudnya ada 4,000 je yang tak berulang. Jadi yang saya dengar sebahagian para masyayikh berkata hadis yang sahih dari sudut matan sahaja lebih kurang 15 ke 20,000 hadis sahaja. Mungkin dan kesemua hadis yang dalam kutub sitah yang 6 ni semuanya dah majoritinya boleh kata berada di dalam kitab musnad Imam Ahmad sendiri. Disepakati itu sukar untuk kata disepakati sebab tiada apa kata dhabit yang tepat. Sebab masalah hadis sahih ni yang sahih betul ada yang sahih dari sudut sanad ada, tidak sempat untuk dikaji semula. Jadi perkara-perkara tersebut kadang-kadang ada yang kalau macam Imam Tirmidzi sendiri kata hadis ini digunakan pakai oleh para imam atau digunakan pakai oleh ahli ilmu untuk mereka beramal. Jadi dia ada maksudnya hadis sahih saja sukar untuk dijawablah. Tetapi kalau matan hadis saja lebih kurang dalam 15 ke 20,000 hadis saja yang matan hadis saja. Tapi kalau nak kita ada jalur perawi, kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari sendiri, kalau kita search lah kan dalam Maktabah Syamilah pun satu hadis mungkin ada 100-200 jalur saja daripada satu hadis. Sebab apa? Boleh kerana hadis sahih ini dia muntasyir, dia bertebaran. Jadi boleh jadi hadis tu ada banyak riwayat. Dan mereka semua ni para ulama ni mereka menghafal semua jalur-jalur tersebut untuk mereka mencari yang paling sahih di antara riwayat-riwayat tersebut. Soalan kedua, bagaimana Ibnu Hazm rahimahullah menilai perawi hadis itu? Adakah Ibnu Hazm seorang yang syadid dalam menilai perawi hadis itu? Dalam masalah ini saya tak sempat untuk tengok apa maksud dia. Saya tak tahu dalam hal ini. Boleh tanya apa seperti Dr. Rozaimi dan lain-lain.
Soalan ketiga, apakah ulama menggunakan kaedah yang sama dalam memastikan qaul imam itu sahih? Itu qaul imam mazhab seperti qaul imam Syafi'i. Di dalam masalah qaul imam mazhab, mereka hanya meriwayat saja. Maksudnya kebiasaannya para ulama dulu mereka meriwayatkan dengan sanad. Kalau kita lihat ulama dahulu, apabila mereka nak sebutkan qaul imam Syafi'i misalnya, mereka tak kata qaul imam Syafi'i. Mereka akan riwayatkan daripada sanad mereka sampai kepada imam Syafi'i. Tapi dari sudut kesahihan tu setakat ini yang ada kitab-kitab untuk perawi-perawi masalah jarah wa ta'dil dan sebagainya, majoritinya lebih kepada hadis-hadis yang terdapat dalam kutubus sittah. Seperti mana kitab yang masyhur ni Tahdzibut Tahdzib, Taqribut Tahdzib ni lebih kepada kutubus sittah. Adapun kitab-kitab yang lain seperti kitab Sunan Darimi, kitab Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban, Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Ahmad sendiri, kitab-kitab yang lain yang bukan dari kutubus sittah, ada kalanya dia tidak ada. Apa maksudnya, itu semua bergantung kepada kejuhudan ataupun apa kata semangat ataupun juhud lah mungkin. Juhud ni apa? Kesungguhan para imam-imam muhaddithin, seperti mana kalau yang zaman sekarang macam Syekh Albani sendiri, macam Syekh Atnaun, macam Syekh Al-Muslim Turki dan sebagainya. Mereka sendiri mencari perawi-perawi tersebut dan mereka sendiri yang dan menghukum. Dan sehingga sekarang masalah takhrij hadis kepada ataupun takhrij qaul memang tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Tetapi yang paling penting sekali, yakinlah bahawa hari-hari yang sahih Allah Ta'ala tak pelihara sampai hari kiamat. Okay, jadi cukup sekadar ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang itu daripada dari saya sendiri. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.